Hai semua, selamat sejahtera. Saya Teacher Tan. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 6, tajuk bentuk geometri 3 dimensi. Bahagian pertama, iaitu sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, kita lihat standard pembelajaran. Kita akan membandingkan, membezakan, dan mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon, sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat geometrinya. Jom kita mula. Okey, apakah perbezaan antara bentuk 3 dimensi dengan bentuk 2 dimensi? Kita sudah tahu bahawa segi empat tepat ialah satu bentuk 2 dimensi. Bentuk 2 dimensi mempunyai dua ukuran asas, iaitu panjang dan lebar yang akan membentuk luas permukaan. Okey, iaitu panjang darab lebar. Okey, semua bentuk 2 dimensi ini tidak mempunyai isi padu kerana tiada tinggi ataupun kedalaman. Dan cuboid ialah satu bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi mempunyai ukuran asas iaitu panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman yang akan membentuk luas permukaan serta isi padu. Apakah rumus luas permukaan cuboid? Iaitu 2pt tambah 2pl tambah 2lt. Okey, P ialah panjang, T ialah tinggi ya, dan L ialah lebar. Okey, manakala isi padu cuboid ialah P darab L darab T, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, inilah perbezaan antara bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Okey, bentuk 3 dimensi mempunyai isi padu tetapi bentuk 2 dimensi tiada isi padu. Okey, sekarang marilah kita membincangkan sifat-sifat geometri bagi sesebuah bentuk geometri 3 dimensi dengan lebih lanjut. Okey, yang pertama kita akan mulakan dengan prisma. Okey, so kita lihat sifat geometrinya. Yang pertama, prisma mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruent dan selari. Okey, tapak ini berbentuk segitiga. Okey, apa maksud kongruent? Kongruent bermaksud bentuk yang sama dan juga saiz yang sama. Kita lihat gambar raja ini, segitiga ini ialah bentuk yang sama kan? Dan juga saiz yang serupa. Okey, so yang kedua, muka lainnya ialah permukaan rata yang berbentuk segi empat. Okey, sebab tapaknya ialah segitiga, maka untuk prisma ini, ia mempunyai 3 segi empat. Baik, yang ketiga, prisma mempunyai keratan rentas yang seragam. Apa maksud keratan rentas? Keratan rentas ialah rentas yang selari dengan tapaknya. Okey, selari dengan tapaknya. Ia mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan tapaknya. Apabila saya memotong prisma ini selari dengan tapaknya, keratan rentasnya adalah sama bentuk dan sama saiz dengan tapaknya, iaitu segitiga ini. Okey, saya potong lagi, akan dapat lagi bentuk yang sama. Okey, keratan rentasnya bentuk yang sama dan saiz yang serupa dengan tapaknya. Okey, so sebenarnya prisma dinamakan sempena bentuk tapaknya. Dan nama prisma ini ialah prisma segitiga.
Kenapa? Sebab tapaknya ialah segi 3. Okey, seterusnya cikgu bagi satu lagi contoh prisma iaitu prisma heksagon. Okey, kenapa namanya ialah prisma heksagon? Sebab tapaknya ialah heksagon. Okey, kita lihat sifat geometrinya. Yang pertama adalah prisma mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruent dan selari. Yang ini poligon. Heksagon ialah poligon kan? Okey, baik. Yang kedua, muka lainnya ialah permukaan rata yang berbentuk segi 4. Okey, bilangan segi 4 bergantung kepada bentuk tapak prismanya. Okey, maka prisma heksagon ini mempunyai berapa segi 4? 6 segi 4. Okey, seterusnya kita lihat prisma mempunyai geratan rentas yang seragam. Okey, apabila saya memotong prisma ini, okey, selari dengan tapaknya, kita akan dapat geratan rentas yang sama bentuk dan sama saiz dengan tapaknya, iaitu heksagon. Seterusnya kita lihat ini. Dan perlu juga anda fikir di sini, adakah kubus dan kuboid merupakan sebuah prisma? Okey, kalau kita lihat kedua-dua pekerja ini, kubus dan kuboid mempunyai dua tapak rata yang kongruent. Okey. Dan geratan rentas yang sama bentuk dengan tapak. Okey. Jadi, dan permukaan rata yang lain juga berbentuk segi 4. Jadi, kubus dan kuboid juga merupakan prisma sebab kedua-dua ini memenuhi semua sifat geometri prisma ini. Okey, boleh faham kan? Baik, kita lihat contoh prisma yang biasa kita nampak dalam kehidupan harian kita. Ini termasuklah kubus Rubik, dadu, kubus ais, akuarium, kema, kotak hadiah, dan pensel. Okey, kita lihat bentuk geometri 3 dimensi yang kedua, iaitu bentuk piramid. Okey, sifat geometrinya ialah yang pertama, piramid merupakan pekerja yang mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Okey, so piramid ini ialah piramid segi 4 tepat. Kenapa? Sebab tapaknya ialah segi 4 tepat. Kalau tapaknya segi 3, maka piramid dinamakan piramid segi 3. Dan sekiranya tapaknya ialah heksagon, maka kita namakannya piramid heksagon. So, piramid juga dinamakan sempena bentuk tapaknya. Okey? Yang ini ialah pusat tapak. Okey, selain itu, piramid juga mempunyai muka lainnya yang berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Okey. Bentuk 3 dimensi ini ada 4 segitiga. Okey. Sebab tapaknya ialah segi 4. Yang ini ialah bucu sepunya ataupun puncak. Di sini ialah tinggi piramid, iaitu jarak serenjang dari puncak ke tapak. Pekerja ini ialah sebuah piramid tegak. Apa itu piramid tegak? Piramid tegak ialah piramid di mana bucunya mencancang di atas pusat tapaknya. Okey? Seterusnya, kita lihat contoh piramid dalam kehidupan harian. Seperti piramid Mesir, nasi lemak, kema.
Okey, kita lihat pula bentuk geometri yang ketiga iaitu silinder. Apakah sifat geometrinya? Yang pertama, okey, silinder mempunyai dua tapak rata yang berbentuk bulatan, yang kongren dan selari. Okey, silinder mempunyai dua tapak berbentuk bulatan dan selari, ya, yang sama saiz dan selari. Okey, ingat ya, tapaknya ialah bulatan dan bukannya poligon. Okey, yang kedua, satu permukaan melengkung yang mencantumkan dua tapak. Silinder mempunyai satu permukaan melengkung yang mencantumkan kedua-dua tapak yang berbentuk bulatan. Okey, inilah permukaan melengkungnya dan ini ialah tinggi silinder iaitu jarak serenjang antara dua tapak. Okey, baik. Apabila saya memotong prisma ini, okey, secara selari dengan tapak. Okey, tapak yang berbentuk bulatan. Okey, saya memotong selari. Okey, kita akan dapat geratan rentas yang sama bentuk dan sama saiz dengan tapaknya, iaitu bulatan. Okey, so geratan rentasnya ialah bulatan inilah. Okey, seterusnya kita lihat contoh silinder dalam kehidupan harian. Okey, ada lilin, botol air, tin minuman, tong sampah, tin aluminium, dan tong gas. Seterusnya kita lihat bentuk yang keempat iaitu bentuk cone. Okey, cone mempunyai satu tapak rata berbentuk bulatan dan satu puncak. Okey, ingat ya, tapaknya ialah bulatan dan bukannya poligon. Okey, ini ialah jejari tapaknya. Ini adalah pusat tapak. Okey. Selain itu, cone mempunyai satu permukaan melengkung yang mencantumkan tapak dengan puncak. Okey. Yang ini ialah tinggi cone iaitu jarak serenjang dari bucu ke tapak. Okey. Yang ini adalah permukaan melengkung yang bertemu pada bucu atau puncak. Dan yang ini ialah tinggi sendeng, iaitu jarak dari bucu ataupun puncak, okey, dari puncak ke tapak. Okey, inilah contoh cone yang biasa kita lihat dalam kehidupan harian. Seperti topi hari jadi, aiskrim, dan cone jalan raya. Seterusnya kita lihat pula bentuk sfera. Okey. Apakah sifat geometrinya? Semua titik pada permukaan sfera adalah sama jarak dari titik tetap yang dipanggil sebagai pusat sfera. Okey? Baik. Seterusnya, sfera juga mempunyai satu permukaan melengkung. Okey, satu permukaan melengkung. Ini permukaan melengkungnya. Dan ini ialah jejari sfera iaitu jarak tetap dari pusat sfera ke permukaan melengkung. Dan seterusnya, yang ini ialah diameter sfera. Okey, diameter sfera. Kita lihat contoh sfera dalam kehidupan harian. Ini termasuklah tembikai, buah tembikai, okey, globe, guli, dan bola yang kita main seperti bola keranjang, bola sepak, dan bowling.
Okey, seterusnya marilah kita bincang beberapa soalan. Contoh pertama, lengkapkan jadual di bawah. Yang pertama ialah prisma. Okey, yang ini adalah prisma. Okey, berapa bilangan permukaan ratanya? Ada 2 segitiga yang merupakan tapak dan 3 segi empat. Betul? Jadi semuanya ada berapa muka rata? Ada 5. Okey, dan prisma tiada permukaan melengkung. Kita tulis sifar. Ada berapa bilangan tepi ataupun sisi? Kita lihat gambar raja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita ada prisma ada 9 tepi ataupun 9 sisi. Okey, kita seterusnya kira bucunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so prisma segitiga ini mempunyai 6 bucu. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua iaitu piramid. Okey, bilangan permukaan ratanya ada berapa? Okey, piramid ini mempunyai satu tapak yang berbentuk segi empat tepat dan mempunyai 4 segitiga. Okey, jadi permukaan ratanya juga ialah 5. Dan piramid tiada mempunyai permukaan melengkung. Okey, kita lihat gambar raja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, piramid ini mempunyai 8 sisi ataupun 8 tepi. Manakala bilangan bucunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu. Okey, seterusnya pekerja ini ialah silinder. Permukaan rata ada 2. Iaitu 2 tapak yang mempunyai bulatan. Okey, yang selari ya. Yang kongruent dan selari. Dan satu permukaan melengkung yang mencantumkan kedua-dua tapak yang berbentuk bulatan. Okey, bilangan tepi yang ini 1 dan yang kedua di sini. Okey, jadi bilangan tepi kita tulis 2 untuk silinder. Okey, ada bucu tak untuk silinder? Tak ada. Ha? Jadi kita tulis sifar. Okey, seterusnya ialah cone. Kita lihat ada tak permukaan rata? Ada, iaitu tapaknya yang berbentuk bulatan. Hanya 1 saja. Permukaan melengkung ada berapa? Ada 1. Permukaan melengkung yang bertemu pada satu puncak. Okey, bilangan tepi ada 1 sahaja. Dan bilangan bucu pun ada 1 sahaja. Okey, iaitu di sini ya. Baik, yang terakhir sekali ialah sfera. Okey, sfera. Permukaan rata ialah sifar. Sfera hanya mempunyai permukaan melengkung. Okey, satu permukaan melengkung dan tiada sisi ataupun tepi dan juga tiada bucu. Kadang-kala pelajar akan ditanya untuk namakan bentuk geometri yang diberi. Jadi, pelajar perlu pastikan ejaan nama bentuk 3 dimensi adalah betul. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Loraikan keratan rentas bagi setiap prisma yang berikut. Kita lihat gambar raja yang pertama, A. Okey, apabila kita potong prisma ini secara selari dengan tapaknya yang berbentuk apa? Trapezium, betul?
maka kita akan dapat geratan rentas yang sama bentuk dan sama saiz dengan tapaknya. Seperti yang kita bincang tadi. Jadi, kita hanya perlu lorekkan kedua-dua tapaknya. Okey, yang berbentuk trapezium lah. Kita lihat gambar Raja B ini. Apabila kita potong prisma ini secara selari dengan tapaknya, maka kita akan dapat geratan rentas yang sama bentuk dan sama saiz dengan apa? Dengan tapaknya, iaitu segitiga bersudut tegak ini. Okey, jadi kita hanya perlu lorekkan kedua-dua segitiga tersebut. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Raja di bawah menunjukkan dua buah pepeja gubahan A dan B. Okey, lengkapkan ayat-ayat di bawah. Okey, yang pertama, A ialah gabungan. Yang pertama, yang bahagian ini sebelah kiri ini ialah apa? Silinder. Dan sebelah kanan di sini yang mempunyai satu bucu dan satu permukaan melengkung. Okey. Yang ini ialah cone. Okey, kita lihat ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua ialah B ialah gabungan. Yang warna kuning ini namanya ialah piramid. Okey. Dan yang atas ini bukan sfera, bentuk ini adalah separuh daripada sfera. Jadi namanya ialah hemisfera. Okey, senang saja kan? Okey, contoh yang keempat. Isikan bulatan-bulatan dengan A, B, C, D, E atau F untuk menunjukkan sifat bagi kedua-dua bentuk geometri yang diberi. Okey, kita lihat silinder tegak. Okey, antara dua bentuk geometri ini yang mana satu merupakan silinder tegak. Mesti ini kan? Okey, jadi dalam bulatan ini kita isikan huruf A. Okey, B, silinder serong. Okey, yang ini merupakan silinder serong. Okey, ini kita isi huruf B. Okey, seterusnya C, satu muka melengkung. Okey, satu muka melengkung. Kita boleh lihat kedua-dua bentuk geometri ini iaitu silinder tegak dan silinder serong mempunyai satu muka melengkung sahaja yang mencantumkan tapaknya yang berbentuk bulatan. Betul? Jadi, kita boleh isi dalam bulatan ini ataupun bulatan inilah. Okey, ini C. Kita lihat D. Paksi bersudut tegak dengan tapak. Okey, paksi bersudut tegak dengan tapak. Apa maksud paksi? Okey, paksi ialah satu garis yang menyambungkan pusat dua tapak pada kedua-dua hujung dan serenjang dengan tapaknya. Okey. Jadi D ini kena isi di mana bulatan. Okey. Kita kena isi di bulatan sinilah. Sebab D ini merupakan sifat geometri bagi silinder tegak ini. Baik, kita lihat ayat untuk E. Dua muka bertentangan adalah berbentuk bulatan yang kongruent dan selari. So, yang ini adalah persamaan di antara silinder tegak dan silinder serong. Okey, dua-dua bentuk geometri ini mempunyai dua bulatan yang bertentangan, okey, kongruent dan selari. Jadi, kita boleh isi bulatan ini dengan huruf E. Yang akhir sekali, F. Paksi bukan bersudut tegak dengan tapak. So kita lihat gambar raja ini ialah pusat bulatan di atas. Okey, jari dan paksinya sudah jadi macam ini. Okey, paksi yang menyambungkan pusat kedua-dua tapak pada kedua-dua hujung. So yang ini adalah bukan bersudut tegak lah, bukan bersudut tegak dengan tapaknya. Okey, so F kita letak di sinilah.
Baik, setakat ini sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.